Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalmira binti Darmas, A19333. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi sebuah kisah yang sangat mengisafkan dan penuh hikmah. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, tetapi satu peringatan penting tentang sabar, taubat dan harapan yang tidak pernah padam. Inilah kisah seorang Nabi pilihan Allah, iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam telah diutus oleh Allah kepada satu kaum yang tinggal di sebuah kota yang bernama Ninawah yang terletak di sekitar wilayah Iraq. Kaum ini hidup dalam kemewahan dan keseronokan dunia. Mereka menyembah berhala, melakukan kemungkaran dan menolak ajaran tauhid. Walaupun Nabi Yunus telah menyeru mereka dengan sabar dan penuh kasih sayang, hati mereka tetap keras dan enggan menerima kebenaran. Bayangkan, Nabi Yunus berdakwah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Namun, tidak ada seorang pun yang menerima seruannya. Hati manusia biasa pasti akan merasa kecewa. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Baginda akhirnya merasa amat sedih dan kecewa dengan penolakan mereka. Tanpa menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yunus pun membuat keputusan untuk meninggalkan kaumnya. Baginda berjalan jauh dan akhirnya menaiki sebuah kapal. Di tengah pelayaran, tiba-tiba langit menjadi gelap, ribut besar melanda dan ombak pun bergelora. Kapal terumbang-ambing dan semua penumpang menjadi cemas. Mereka percaya bahawa ini berlaku kerana ada seseorang yang membawa kemurkaan Tuhan. Maka, mereka pun membuat undian untuk menentukan siapa yang perlu dibuang ke laut. Dan yang mengejutkan adalah nama Nabi Yunus keluar. Bukan sekali, tetapi 3 kali berturut-turut. Nabi Yunus sama sekali tidak membantah. Baginda tahu ini adalah takdir Allah. Lalu dengan penuh redha dan tawakal, Baginda pun terjun ke laut yang bergelora itu. Subhanallah, di saat Baginda terjun ke laut, datanglah seekor ikan besar yang menelan Nabi Yunus. Baginda kini berada dalam tempat yang sangat gelap. Gelap dengan kegelapan malam, kegelapan dasar laut dan juga kegelapan dalam perut ikan. Namun, di saat-saat genting itu, Nabi Yunus tidak pernah berputus asa. Baginda tidak meraung, bahkan tidak pernah menyalahkan sesiapa. Sebaliknya, Baginda mengakui kesilapannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam perut ikan itulah, Baginda berdoa dan berzikir dengan sepenuh hati. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Zikir inilah yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Ia adalah zikir taubat, harapan dan pengakuan dosa. Doa ini begitu ikhlas sehingga Allah mendengar rintihan hati Baginda. Allah yang Maha Penyayang menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Maka diperintahkan kepada ikan besar itu agar memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Baginda ketika itu kelihatan sangat lemah dan terdapat kesan-kesan luka pada tubuhnya akibat asid dalam perut ikan tersebut. Tetapi Allah tetap memelihara Baginda, ditumbuhkan pokok labu untuk menaunginya dan memberi makanan agar Baginda sembuh dan kembali kuat. Setelah sihat, Nabi Yunus kembali ke kaumnya dan inilah keajaiban yang tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi lain. Kaumnya akhirnya beriman dan menerima ajaran Baginda. Mereka bertaubat dan kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran dan nilai-nilai murni yang kita dapat daripada kisah Nabi Yunus ini adalah yang pertama, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Walaupun berada dalam keadaan yang paling gelap dan mustahil seperti Nabi Yunus dalam perut ikan, selagi ada doa dan taubat pasti ada jalan keluar. Yang kedua, taubat yang ikhlas boleh menyelamatkan kita. Contohnya, zikir Nabi Yunus mengajarkan kita untuk mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah, bukan menyalahkan takdir ataupun orang lain. Kisah Nabi Yunus alaihissalam ini bukan sekadar cerita zaman dahulu. Ia adalah cermin untuk kehidupan kita pada hari ini. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesilapan, merasa kecewa ataupun berada dalam kegelapan hidup. Namun, seperti Nabi Yunus alaihissalam, kita juga boleh keluar dari kesulitan itu dengan sabar, doa, taubat dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Marilah kita jadikan zikir ini amalan harian kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.